Apa itu nazar? Amalan ni kita pegang sebutir tu. Sebab dalam Quran ni sebut gitu je. Nazar. Dalam lagu mana nazar ni? Perincian dia. Syarat dia, rukun dia apa. Itu kita kena tahu. Sebab kalau kita tengok, baik kita tunjuk dah. Amalan ni kita ambil sebutir tu. Nazar tu apa? Kenapa Allah SWT kaitkan dengan ayat ni? Allah SWT kaitkan. Sebab kita perhati di sini, An-nadhru. An-nadhru, nazar. Ada beberapa tempat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali sebut dalam Quran. Tapi 5 kali pun kalau kita baca begitu saja, kita tak tahu apa itu nazar. Sebab apa? Dia perinciannya diperolehi melalui sunnah. Melalui sunnah, hadis-hadis. Lepas tu pendapat-pendapat ulama yang mereka faham daripada Quran dan hadis lah. Kalau kita perhati ni, cuba kita perhati. Mula-mula sekali kita bertemu malam ni lah. Ni kamus hadis. Apa ni kamus Quran? Kamus Quran. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lam. Al-Baqarah surah kedua ayat 270 yang kita baca saat ni. Ni mula-mula kita bertemu dengan azab. Akan datang kita akan bertemu lagi. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Jadi isteri Imran bernazar. Hak dalam perut dia tu, dia mengandung tu anak ni, dia nak khidmat. Dia nak wakafkan anak dia ni biar berkhidmat Baitul Maqdis tu. Masjidil Aqsa tu, duduk khidmat situ. Tu dia menazar lagu tu. Gitu je. Jadi kita pun apa dalam gambaran nazar ni, apa benda macam mana. Nazar ni berupa belanja saja, duit saja ke? Kalau kita tengok kepada ayat tu, anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin, kenapa ada berkait dengan belanja juga tu, keluar duit juga tu. Keluar duit juga tu. Nak sembelih kambing kena beli. Misalnya, nak sembelih lembu nazar kena beli. Termasuk dia ada kait dengan infak juga tu. Dia ada kait. Tapi nak ceritanya nazar ini tidak semestinya begitu. Tidak mesti berkait dengan harta, tidak mesti berkait dengan belanja-belanja. Contohnya isteri Imran, iaitu mak kepada Maryam lah, mak kepada Nabi Isa tu. Mana nenek dia lah ni, nenek dia bernazar. Tiba-tiba yang bolehnya anak perempuan, dia duduk ingat anak lelaki sebab lebih sesuai nak jaga Masjid Aqsa tu, lelaki lah duduk situ. Tiba-tiba boleh anak perempuan, susah juga. Tak apalah, itu kita akan bertemu, akan datang. Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Bernazar nak puasa pula. Kamu kata bila dapat anak ni, orang akan tanya lah, macam mana anak tak menikah? Dapat anak ni, tak usah bercakap banyak. Kata kepada orang, isyarat lah. Sebab dalam syariat Nabi dulu, kalau kata puasa ni tak bercakap juga. Kita di syariat kita ni, puasa boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh minum. Dalam syariat dulu sebelum Nabi kita ni, puasa tu maksudnya tak boleh bercakap. Jadi aku bernazar nak puasa. Aku bernazar nak puasa. Isyarat. Jadi aku bernazar bila puasa tak boleh bercakap lah. Tanya budak ni, tanya dia sendirilah. Tanya budak ni, siapa ayah kamu? Tanya dia sendiri. Jadi anak dia tak akan bercakap. Memang dalam Quran sebutlah Nabi Isa tu bercakap pada masa budak lagi. Masa kecil lagi bercakap. Cerita inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Misalnya itu disebut. Baik. Thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. Di sini disebut nazar-nazar. Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Bila sudah bernazar, kena sempurnakan nazar ini. Disebut gitu je. Yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.
Maknanya orang beriman ni apa ni, orang-orang yang bagus ni macam mana? Tuhan puji, Tuhan sebut sifat dia menyempurnakan nazar. Itu antaranya. Baik. Itulah yang disebut dalam Quran. Baik. Kalau kita nak perincian lagi, ni kita nak pergi kepada kitab lain. Perincian lagi. Tentang nazar itu, kita boleh tengok di sini. Tengok sini baik, saya ambil maksud dia. Saya ambil maksud. Tidak nak baca. Baca panjang pula. Ambil maksud. Apa kesimpulannya ceritanya nazar-nazar ini? Kenapa malam ni kita mula-mula sekali bertemu dengan ayat nazar, kita faham dulu. Apa itu nazar? Apa itu nazar? Selok-belok nazar itu. Kita nak tahu. Sebab dalam Quran disebut gitu lah. Baguslah menyempurnakan nazar. Semua nazar ni bagus kok. Kalau bagus, kenapa ada ulama kata tak boleh, haram nazar, makruh nazar. Menazar macam mana tu? Kok haram, makruh, apa semua tu? Semua menazar tu kena sempurna kok. Dia ada perincian dia. Baik. Saya buat ringkasan lah daripada kitab ni. Ni pun kamus juga. Cuma kamus fiqh. Kamus fiqh. Kamus fiqh saya guna ni, dia macam-macam, ada banyak. Ni salah satu lah. Kita ambil ni. Sebab kita nak ambil ni. Ni saya ambil ni dalam bahasa Urdu. Kalau baca aku tak faham juga. Kalau bahasa Arab pun ada lah. Cuma panjang lagi, lebih detail lagi. Kita boleh pilih. Kita pilih ni. Tak apa. Nazar ni dari segi bahasa apa makna? Apa makna? Makna kita mewajibkan atas diri kita sesuatu. Asalnya tidak wajib, kita wajibkan. Aku nak buat benda ni, mesti aku akan buat benda ni. Mewajibkan sesuatu. Itu nazar lah orang panggil. Jadi dalam Quran tadi nuzur wal yufu nuzurahum. Nuzur pun ada sebut juga. Itu tak apalah dari segi bahasa tu. Ada dari segi syariatnya, dari segi agamanya. Bila kata nazar tu apa makna dari segi istilahnya? Iaitu dengan niat mengagungkan, memuliakan Allah, kita mewajibkan atas diri kita sesuatu yang harus. Yang harus. Dengan niat satu, bukan kerana orang lain, bukan kerana apa, bukan kerana berhala apa. Dah, orang kafir dia buat kerana berhala, kerana macam-macam lah sembahyang dia. Kita orang Islam ni kerana Allah dulu. Kerana nak mengagungkan, memuliakan, membesarkan Allah, kita berniat. Kita kata dengan niat sesuatu. Kita wajibkan sesuatu ke atas diri kita. Sesuatu itu yang harus. Gitu. Itu orang panggil nazar. Lepas tu perincian dia panjang lah. Perincian dia tu panjang. Itu pada dasarnya, kalau kata dari segi agama ni, nazar-nazar ni apa? Itulah. Mewajibkan ke atas diri kita kerana Allah sesuatu yang harus. Di sisi agamanya harus. Bukan wajib, harus. Kena faham situ. Baik. Nazar ini sebahagian daripada ajaran agama ke tidak? Itu perkara yang kedua, kena tahu. Ya, ia termasuk dalam ajaran agama Islam. Ia ada bukan sekadar dalam Quran, dalam hadis pun ada, dalam ijma' pun ada. Dari segi logik pun munasabah juga. Dari segi logik pun munasabah juga. Sebab itu Tuhan tahu kenapa dia buat peluang kepada manusia ni bernazar. Memang tapi manusia ni kalau dia nak apa-apa kan, dia nak apa-apa, kalau dia dapat benda tu, dia akan nak buat gini-gini. Dia ada manusia ni begitu. Allah SWT tahulah manusia ni jiwa dia begitu. Kalau tak boleh dia pelepah, dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia dapat sesuatu ke, ataupun dia terhindar daripada sesuatu ke, dia berasa benda tu besar. Dia berasa benda tu kalau dia buat gini, dia puas hati. Allah SWT ni pandai.
Allah SWT ni maha mengetahui, dia tahu jiwa manusia ni macam mana. Jiwa manusia kan, misalnya dia sedih ada, sebab kita dalam hidup ni sedih ada, suka ada, duka ada kan. Tapi kalau sedih semua kan, yalah kalau kita hidup. Tapi kita nak faham agama ni, nak faham ajaran agama ni macam mana. Tak suka kalau sedih semua. Hidup ni. Dengan sebab itu orang sedih macam mana, dia susah macam mana, dia akan jumpa hari raya. Hari raya tu disyariatkan tidak? Disyariatkan. Ada ajaran agama ke tidak? Iya, ajaran agama. Raya tu. Apa makna? Sukalah. Suka. Tuhan nak buat manusia ni suka. Jangan sedih hari tu. Kalau sedih buat letak tepi. Kalau kita ni ada sedih pun, ada susah pun, letak ke tepi. Tapi letak ke tepi pun yang kena ada suasana juga kan. Sebab itulah diwajibkan zakat fitrah tu, supaya memang boleh suka. Sebab apa? Kalau tak ada nak makan, ni nak suka guana. Nak pakai comel sepuluh orang lain pun tak boleh. Nak suka lagu mana? Sebab itulah Allah SWT wajibkan zakat fitrah. Nak suruh manusia ni boleh suka. Lepas tu kalau berharta ada duit memang dah boleh lah lagi suka. Buat kek pun macam-macam dah, sekup macam-macam dah. Ni paling tidak memang dia boleh suka daripada hari-hari biasa tu. Bayangkan kalau orang susah, ya letak kita ni bukan senang-senang saja, tak berapa nampak benda tu. Bayangkan orang 2 tahun tak makan daging. Tiba-tiba raya haji mewah daging, boleh makan. Nak goreng, nak panggang, nak percik, nak apa boleh berlaku. Ikut demo nak agak. Kan suka kata juga. Hari suka apa ni? Suka ni duduk berapa dia? Suka ni boleh makan. Tu nombor 1 sekali. Suka tak boleh makan. Dia tak suka dah tu. Sebab tu haram puasa pada hari raya. Haram. Bukan tak boleh pahala. Puasa tu bagus. Tapi tak kena gaya boleh haram. Contohnya puasa pada hari raya. Sebab apa haram? Tuhan tak suka lah. Tak boleh makan ni tak suka. Pakai comel apa? Pakai comel boleh jalan mana-mana makan tak boleh. Tak suka. Suka ni hak mesti kena ada bila boleh makan. Itu dia. Jadi barulah kita nampak agama. Kalau kita nak fikir nak buat sendiri agama nak ke mana? Untuk keluarga kita nak buat sendiri. Demo setara mana nak buat? Ni seluruh dunia terima. Orang terima dengan senang hati. Kalau bernazar ni bukan kita orang di Malaysia saja bernazar. Raya ni seluruh dunia. Macam mana manusia boleh terima? Kalau kita lah buat kemukakan teori kita, pendapat kita, siapa dia nak pakai? Apa dia nak pakai lagu tu? Itu agama. Itulah bukti agama ni mari daripada Tuhan, daripada Allah. Sebab manusia tu mudah terima. Sehingga kahak palsu pun dia jadi taat lagi, patuh lagi. Mana kehendak manusia, jiwa manusia, naluri beragama ni ada di dalam manusia. Setiap manusia. Kalau tak ada agama tak boleh. Dia akan cari juga. Walaupun tak betul. Naluri ni benda tak boleh pisah. Benda yang memang ada di dalam jiwa kita. Seperti naluri takut. Kalau kata manusia ni mesti ada takut. Nabi sekalipun dia takut. Dia ada ketikanya dia takut. Nabi sekalipun. Apatah lagi kita. Naluri kasih, sayang. Tu naluri. Semua orang ada tu. Jadi suka tu naluri. Allah SWT tahu naluri manusia tu macam mana. Tu nak ceritanya. Naluri manusia ni gitulah. Salah satunya dia kalau nak gapo-gapo, atau kalau dia berjaya, kalau dia terhentar daripada gapo-gapo, dia tak puas hati kalau dia tak buat sesuatu. Lalu buat ke dia tu begitu berasa tu dia terkeluar daripada mulut dia. Aku nak sebelah lembu sekali ni. Dia ada tu. Sebelah lembu apa weh? Kita orang Islam
Tak payah kata lah kerana Allah Subhanahu Taala dah. Hakikatnya gitulah, kerana Allah Taala. Kerana Allah. Sebab semua ni Allah Subhanahu Taala bui ni kita ni. Kita terhindar daripada penyakit tu, penyakit yang berat tu. Allah lah yang menyembuhkan kita. Jadi sebagai memuliakan dia, mengagungkan dia, membesarkan dia, itu naluri manusia. No. Kalau orang buat apa-apa kepada dia, dia nak terima kasih. Selagi tak boleh terima kasih, tak puas hati dia. Paling tidak nak terima kasih. Itu dia. Jadi tidak semesti 99 kambing. Dia kata, kalau aku dapat benda ni, berasa itu benda ni. Nak semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat boleh tak? Boleh lah, benda harus. Sebab dasarnya harus tadi. Aku kalau boleh benda ni, aku nak minum air. Boleh. Tak boleh sebab tidak harus. Sebab tidak harus. Ya kena benda harus. Aku kalau boleh benda ni, aku nak semaya 5 waktu. Boleh. Tak boleh. Itu wajib. Itu fardu. Harus. Sebab itu kenapa tarif dia dulu. Nazar tu gapo. Benda harus. Benda harus tak apa lah. Ikutlah. Ke mana? Selagi harus. Boleh. Niat nak bunuh orang kita panggil niat. Dia berniat. Nazar lah tu. Dia berniat sikit. Niat nak bunuh orang. Tak boleh. Itu haram. Jadi dalam Quran, dalam hadis, ijma' ulama, sepakat ulama. Nazar ni ada. Boleh nak menazar. Sebab apa? Wajib kau menazar? Tidak wajib. Dia paling tinggi, molek lah. Kalau begitu. Paling tinggi molek lah. Sebab apa? Nak melepaskan perasaan tu. Naluri manusia tu. Nabi SAW dah bagi panduan. Sebab tu kita kata kita nak keluar sikit daripada daerah. Nabi bersabda apa? Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Sesiapa yang bernazar nak melakukan ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan. Orang panggil taat ni apa? Kita tahu. Dia kena taat lah. Taatlah kepada Allah. Dia menazar nak puasa ke, dia menazar nak sembahyang ke, 2 rakaat ke, dia menazar nak pergi umrah ke, ikutlah. Falyuti'u. Taatlah kepada Allah, ikutlah. Dan sesiapa yang bernazar untuk buat maksiat, jangan dibuat. Nabi riwayat ada tu. Jangan dibuat. Itu. Jadi hadis ni ada hadis Bukhari, hadis Bukhari. Jadi pada dasarnya boleh dikatakan umat Islam, ulama-ulamanya khususnya sepakat, ijma' mengatakan wajib kita menyempurnakan apa yang kita nazar. Apa yang kita nazari, tadilah dalam batas tadi. Baik, kita nak tahu pula rukun nazar. Rukun nazar. Rukun ni kalau tak ada ni, tak ada lah nazar tu. Itu rukun. Apa? Ada benda tidak rukun. Kalau tidak rukun tu tak apalah kalau tak ada pun. Gitu. Kenapa? Sebab kita kata semaya tu. Rukun ni apa? Rukun tu kalau tak ada tu tak jadi semaya. Kalau hak sunat tu bukan rukun apa ni? Ni rukun. Nak ada nazar tu kena ada hak ni. Dia ada khilaf dah. Khilaf dah lah tu. Tu yang kita kata keluar daripada daerah tu kita nak bincang. Kalau ulama-ulama dalam mazhab Hanafi kata dia rukun dia satu saja. Satu saja rukun nazar. Iaitu mengucapkan. Dengar mulai ni. Mengucapkan dengan lidah bahawa nak bernazar. Aku wajibkan atas diriku buat benda-benda ni. Dia kena kata. Kena kata. Ataupun aku bernazar. Nazar tu maksudnya wajib ke atas diri lah. Aku bernazar nak buat benda ni, benda ni, benda ni. Aku bernazar nak puasa misalnya. Tak boleh makan lah, tak boleh minum. Sekian-sekian hari misalnya. Dia kena kata. Itu dia. Dia kena kata. Kalau dia tak kata dalam hati saja tak jadi.
Tapi kalau dia nak, dia pun ingat aku dalam hati terputus. Dah walaupun aku tak cerita kat orang, boleh dia buat, boleh. Tapi tidak jadi mesti. Tidak jadi kata, oh dia tidak menunaikan nazar dia. Dia telah khianat, berjanji dengan Allah. Ada. Dia kata ni, yang kan kata ni. Kata. Sebab cerah lah, cerah. 1000 kali kata dalam hati, betul jadi. Dia kena kata, lafaz. Lafaz, baru jadi. Kenapa? Mengikut fuqaha yang lain, dalam mazhab lain lah, selain daripada sirah, orang panggil lafaz nazar itu, dia kena ada orang yang bernazar tu. Orang yang bernazar. Ini rukun dia. Dan benda yang dinazar. Apa? Benda yang dinazar. Dia kena ada 3 perkara. 3 perkara ni ada, barulah. Kalau ada lafaz, ada orang tapi tak ada tahu benda yang nak buat apa. Tak boleh lah tu. Tak cukup nazar. Nak buat apa benda nak buat, ataupun nak tinggal apa. Nak tinggal apa. Jadi dia kena ada benda tu. Baik, syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia pun ada 3 juga. Iaitu yang berkait dengan orang yang bernazar tu. Yang kedua berkait dengan benda yang dinazar itu. Yang ketiganya berkait dengan ucapan dia. Dia kata lagu mana? Ya dia ucap tu. Lagu mana? Kadang-kadang orang ni memang dia kata jelas, orang dengar lah. Orang dengar dia kata. Ada kalanya, kalau selagi dia tidak kata, tidak wajib atas dia. Dia kena kata dulu. Ni ramai orang kita dia ingat dalam hati dia sorang tu wajib. Dah. Cumanya kita kata, dah moga dia berurusan dengan Tuhan, kan Tuhan tahu dia kata dalam hati tu. Kalau dia buat, boleh kita lah. Nak kata mesti dia kena buat. Kalau tidak berdosa. Dah. Tidak sampai ke situ. Dia kena kata dulu. Sebab manusia ni dengan kata tu, maknanya dia memang sungguh lah. Apa dia? Kalau orang yang bernazar tu syarat dia. Ni syarat. Syarat ni di luar daripada hakikat nazar tu. Di luar. Sebelum pada tu, dia kena ada benda ni. Sebab kita kata air semaya lah. Air semaya tidak semaya. Tapi syarat. Tak ada, dia tak jadi semaya. Gitu. Air semaya tu bukan rukun. Wuduk itu bukan rukun. Syarat. Jadi syarat ni sebelum. Apa? Kepada orang yang bernazar tu dia kena akil, baligh dan Islam. Ni syaratnya. Jadi malam ni macam kita belajar ayat ni juga. Au nadartum min nadrin. Cuma perincian dia supaya kita boleh terus amal. Boleh faham tu. Apa dia hakikatnya. Sebab ramai ni berlaku kepada kita. Maknanya kita berlaku tapi kita tak tahu kedudukan. Setara mana. Dia kena orang tu akil, baligh, Islam. Kalau orang kafir bernazar, tak wajib. Tak kena. Walaupun dia sebut. Kenapa? Dia masuk Islam, dia kena. Bila dia masuk Islam, tak kena. Dia kena Islam dulu. Ketika dia bernazar, dia Islam. Dia Islam. Begitu. Dia kena berakal. Kalau orang gila, tak jadi. Berakal tu maksudnya gila. Tidak gila lah. Kalau gila, tak jadi. Bodoh sangat kau. Bodoh sangat. Tak boleh juga. Berakal. Ada akal. Baligh. Baligh itu sudah cukup umur. Sudah baligh. Sudah wajib dia bersemayam, berpuasa, apa. Gitu. Sudah wajib dah. Baligh. Baligh itu ada tanda-tanda dia lah. Kita tidak nak pergi ke situ. Tanda-tanda dia tu. Kira-kiranya maklum dah lah. Kan? Baik. Tidak wajib. Tetapi ada khilaf. Kalau orang kafir masuk Islam, ada khilaf. Kalau dia bernazar benda tu, benda boleh. Adakah dia kena sempurnakan? Ada khilaf. Tapi pada dasarnya tidak. Dia tidak terikat dengan hal itu. Benda yang kita nazar tu, apa?
benda yang kita nazar tu. Apa syarat-syarat dia? Dia ada beberapa syarat juga. Kita bernazar nak buat apa? Benda kita nazar tu. Dia ada beberapa syarat juga, bukan semua benda boleh buat kan? Tak boleh. Kita tak boleh nazarkan benda yang setengah-setengah benda tu. Jadi beberapa syarat. Pertamanya, dari segi syaratnya benda tu mungkin ada. Boleh ada di segi syaratnya. Boleh berlaku. Boleh dibuat menurut syaratnya. Misalnya kalau seseorang tu dia bernazar nak puasa tengah malam. Tak boleh. Itu bukan waktunya. Tak pernah ada puasa tengah malam dalam Islam. Puasa di tengah hari. Dia kena mungkin benda tu mungkin berlaku. Boleh berlaku. Kalau nak puasa hari Isnin, hari Khamis, lagilah boleh. Memang Nabi suruh pun. Kalau tidak hari itu pun boleh. Boleh. Kena tengah hari. Atau seseorang itu bernazar. Orang perempuan dia bernazar. Macam mana? Dia nak puasa. Ketika dia mari kotor. Mungkin. Tak mungkin. Tak boleh. Orang mari kotor mana boleh puasa. Dia kena suci. Baru boleh berpuasa. Tiba-tiba dia bernazar. Pada masa dia tidak mungkin melakukannya. Itu tidak boleh. Begitu juga. Kita bernazar benda yang tidak mungkin misalnya. Aku nak puasa. Aku bernazar, aku nak puasa kemarin. Kemarin lepas dah. Mana boleh nak tarik balik. Nak puasa esok boleh lah. Itu benda-benda tak mungkin juga tu. Contoh tak mungkin tu. Lagu mana? Nak puasa kemarin dulu. Kemarin dulu nak puasa lagu mana? Tak mungkin tu. Aku mendiak ni. Aku nak iktikaf masjid. Kemarin. Mana boleh? Kemarin lepas dah. Dia kena benda tu mungkin. Mungkin. Boleh berlaku. Yang kedua, ia adalah sesuatu yang menghampirkan kita kepada Allah. Merupakan qurbah, taqarrub kepada Allah. Jangan ada maksud lain. Jangan benda tu buat tidak kita menghampirkan diri kepada Allah. Dengan sebab itu tidak boleh, tidak sah kita bernazar nak maksiat. Sebab maksiat tidak menghampirkan manusia kepada Allah, menjauhkan lagi daripada Allah. Jadi dengan sebab itu kita tidak boleh bernazar. Nak minum arak. Kalau aku berjaya begini-begini, aku nak minum arak, tak boleh. Ataupun aku nak bunuh orang, tak boleh semua tu. Sebab apa? Itu maksiat. Itu maksiat. Sebab apa? Asasnya Nabi SAW telah bersabda, la nadhra fi ma'siyatillah. Tiada nazar. Tiada sebarang nazar. Apa nazar macam mana sekali? Tak ada. Kalau dengan melakukan maksiat kepada Allah. Tak ada. Ini dia berkait dengan benda yang kita nazar. Benda yang kita nazar tu jangan benda tu maksiat kepada Allah. Bahkan sebaliknya, ia menghampirkan diri kita kepada Allah. Memang semua sepakat, semua ulama sepakat kalau kita menazar benda lagu ni, maksiat ni, kita tak boleh buat. Tetapi ada khilaf. Ini khilaf ni. Di kalangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dengan molek ni, dia ada khilaf macam mana? Walaupun dia nazar nak bunuh orang misalnya kita. Nazar nak minum arak. Memanglah tak boleh buat. Tapi kalau kata menazar, kena ingatlah tadi sebut. Kalau tak sebut dah. Sebut. Kalau tak sebut dah. Dia sebut. Aku nak minum arak sekali ni. Gitu dia menazar. Jadi tak boleh buat. Cuma dia kena bayar kafarah. Kafarah apa? Termasuk dalam kafarah qasam dia panggil. Walaupun dia tidak bersumpah, dia tidak kata aku bersumpah kerana Allah, atas nama Allah, aku kalau begini-begini aku akan minum arak. Tidak atas nama bersumpah, aku menazar saja, dia kata aku menazar saja. Begitu. Tak ada sumpah, tapi dia kena bayar kafarah sumpah.
Tu kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan Hambali, dia kena bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah tu macam mana pula? Baca dalam Quran, ada selalu jawapan dia. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Jadi kafarah sumpah itu apa dia? Beri makan kepada 10 orang miskin, atau beri pakaian kepada mereka, iaitu makanan ataupun pakaian yang sederhana diberikan kepada keluarga kita. Beri makan 10 orang miskin. It'am 10 masakin, beri makan kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba saya. Memerdekakan hamba saya. Sekarang ni tak ada hamba saya. Tak ada lah, tak ada lah bagian tu. Zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat dulu ada hamba saya. Dia boleh merdekakan hamba saya. Itu kafarah dia. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Kalau tak ada, tak boleh buat. Tak ada hamba saya, nak bagi makan kepada orang miskin, bagi pakaian kepada orang miskin pun tak boleh. Puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Itulah kafarah sumpah kamu bila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpah kamu, jangan duduk main-main sumpah tu. Sehingga jadi begitu. Mereka berpendapat begitu, kena bayar kafarah. Sebab apa? Mereka kata, ya ada hadis. Sebab itu kita kata kalau main Quran saja tak lagi, dia kena pergi pada hadis lah. Malam ni kita keluar sedikit. Bila keluar tu kita dapat banyak lah panduannya. Mereka pegang lagu tu apa asas dia? Memanglah tidak ada, tak boleh kita buat maksiat tu, tapi ada dalam hadis sebut la nadra fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Di mana ada tiada nazar pada perkara maksiat, kafarahnya adalah kafarah sumpah. Mana ada sebut ada kafarah. Mereka pegang kau tu lah. Mereka pegang kau tu. Jadi bagi orang yang tidak pegang dengan itu, misalnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Malik, dia kata dah tak kena. Benda tu dah tak jadi. Tak ada mazhab, tak ada lah. Jangan dibuat. Sudahlah. Lepas tu kita kata mana molek antara dua tu. Kalau orang jenis tak buat apa reti sikit, molek juga kena lagu ni. Molek juga pakar ni. Baru dia beringat semula. Kalau tidak, mudah-mudah dia nak bernazar tu. Aku tidak sumpah, dia kata. Aku bernazar lah. Ni kena tahu khilaf ni. Itu faedah khilaf ni. Jadi kita kena tengok orang. Kalau orang tu lagu mana. Jadi berahi bernazar. Sikit-sikit bernazar, sikit-sikit bernazar. Ada kan orang lagu tu kan. Setengah-setengah orang sepanjang hidup tak ada bernazar. Apa molek pada tu? Ada hadisnya juga. Ada hadisnya juga. Tak apalah. Lepas tu dia kena benda yang dinazar itu. Kalau dia bernazar benda yang memang harus. Benda yang memang harus. Harus tu mana? Memang haruslah makan, minum. Bersetubuh kalau orang yang sudah kahwin dah. Tak ambil kira. Aku bernazar aku nak makan. Apa? Memang makan, tak makan mati je. Tu benda memang kita kena buat tu. Minum. Memanglah kita kena minum. Kalau tak minum, jadi apa maksudnya? Kalau kita kata bernazar, tak usah minum kopi. Dah siapa? Sebab kopi tu harus, tak mesti kita minum kopi. Boleh. Tak minum kopi pun. Tak minum teh kau. Boleh. Tapi kalau tak minum, tak minum. Minum, kena minum. Air. Walaupun dia tu harus,
Tetapi harus hak mesti boleh kata kita tak boleh elok. Tapi hak harus tu harus yang kita boleh elok. Kalau kita tak minum tak apa teh tu kan. Kau mati. Tak mati, sakit. Tak sakit juga. Harus kau tak minum. Memang harus, bukan wajib kau minum tu. Gitu. Kenapa? Jadi kalau bernazar benda-benda hak memang kita kena lakukan, dan benda tu termasuk dalam benda yang harus, benda yang halal, itu tak boleh. Tak boleh. Yang ketiga, hak kita nazar tu adalah sesuatu yang ibadah maksudah. Ibadat yang memang dikehendaki, memang dikehendaki ibadat itu. Kalau main lagu ni panjang kan, memang dikehendaki. Misalnya sembahyang, puasa, haji, umrah, iktikaf, kurban, apa ni, kita sembelih binatang dan lain-lain. Itu yang ibadah maksudah orang panggil. Memang ada maksudnya. Memang disuruh, Tuhan suruh benda-benda tu. Kalau tak sampai ke peringkat tu lah ibadah, tapi tak sampai peringkat tu. Seperti kita pergi ziarah orang sakit. Seperti kita pergi mengiringi orang mati. Hantar orang mati pergi kubur. Seperti kita ambil wuduk, kita mandi, kita masuk ke dalam masjid, kita pegang Quran, begitu. Kita kalau aku begini, boleh benda ni, aku nak dalam masjid tu misalnya. Itu ibadat tidak maksudah tu. Tak sampai ke peringkat tadi tu. Kalau kita bernazar, benda-benda ni tak boleh, tak dikira. Tak dikira. Itu mengikut satu pendapat. Kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, nazar macam tu pun kena juga. Jadi bukan ibadat maksudah saja, ibadat yang tidak maksudah. Tapi orang kira benda tu Nabi sukalah kalau pergi ziarah orang, apa nama ni, satu kelebihan lah dari segi agamanya, pergi hantar orang mati, uruskan orang mati, ambil air sembahyang, itu kan benda molek tu. Masuk ke masjid, masuk saja ke masjid, masuk saja pun pahala dah. Tapi kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, boleh juga. Walaupun itu pada asalnya tidak wajib, ibadat-ibadat macam tu. Seperti pergi ziarah orang sakit, wajib, tidak wajib. Begitu juga lain-lain lah. Begitu juga apa ni, mengikut ulama-ulama fiqh lah. Mereka juga bersepakat tentang termasuk juga mana kena buat kalau kita bernazar, perkara-perkara yang termasuk dalam jenis yang wajib, jenis yang wajib kepada seseorang itu. Misalnya sembahyang, ada hak wajib kan, ada hak sunat. Puasa, ada hak wajib kan, ada hak sunat. Jadi puasa sunat tu dari jenis puasa lah juga. Puasa hak wajib dari jenis tu. Dan lain-lain lagi. Apalah, ini termasuk dalam hak khilaf, termasuk dalam hak khilaf. Tentang iktikaf apa tu semua, kalau dia bernazar untuk iktikaf di satu tempat, adakah dia terikat dengan tempat tu, itu pun masih lagi khilaf lagi. Tak apalah. Yang keempatnya, dia benda yang dinazar tu ketika dia menyempurnakannya, hak dia, dalam milik dia, dalam milik dia, bukan dalam milik orang, dalam milik dia. Misalnya dia kata, kalau aku sembuh daripada sakit aku ini, aku nak sembelih kambing tu. Kambing tu kambing dia, boleh lah. Kalau kambing tu kambing orang, tak boleh lagu tu. Tidak milik dia. Kalau dia kata, aku akan sembelih kambing, dia tidak kata kambing siapa-siapa, dia dah sembelih kambing, kena belilah. Tak ada kambing kan. Kalau dia ada kambing sendiri, bolehlah kambing dia sendiri pun.
Begitu. Tapi dia kena milik dia lah. Dia kena milik dia. Dia tak boleh milik orang. Tak boleh. Gitu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, la nadhra fima la yamlikuhu ibnu Adam. Tiada nazar pada apa yang tidak dimiliki anak Adam. Kalau kita tidak milik benda tu, kita tak boleh menazar terhadap dia. Nak buat tak boleh bernazar kalau ni, kalau kita dapat apa-apa, aku nak beri sedekah air sebotol ni kau. Air ni hak kita. Kalau tidak hak kita tak boleh. Dia kena hak kita baru boleh. Kalau tidak hak kita tak boleh. Ini sepakat ulama. Kalau akan apa ni? Aku akan sembelih kambing itu jika aku jadi tuan kepada kambing. Tak apa kalau itu. Kalau aku jadi tuan kambing itu, aku akan sembelih kambing itu. Tak apa dah kata. Ataupun aku nak bagi sedekah kau. Jadi wajiblah ke atas dia bila dia memiliki kambing itu contohnya. Apa dalil dia? Dalil dia ni. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada orang yang berjanji dengan Allah, kalau Allah bagi kepada kami daripada limpah kurnianya, bagi kepada kami, nescaya kami akan sedekahkan. Mana kalau Allah bagi benda ni. Mana ketika dia kata tu tak ada lagi, Tuhan tak bagi lagi. Mana kalau Tuhan bagi, kami akan bagi sedekah, atau kami akan jadi orang soleh dengan buat gini-gini. Maknanya benda tu tak ada lagi. Boleh macam tu. Itu dalilnya. Tapi itu mengikut mazhab Hanafi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Mesti kena milik kita. Hak tidak jadi milik kita lagi tak boleh. Kita nak kaitkan dengan benda tu tak boleh. Kecuali kalau kita sebut secara umum lah, saya akan sembelih kambing. Kambing tu kita akan beli lah. Memang ada pun kambing tu. Kambing siapa-siapa lah. Bila kita beli jadi milik kita dah lah. Gitu. Yang kelima, ini syarat. Benda yang kita nak nazar tu, kena tahu lah. Kalau tak tahu ni, itulah perincian tu kena tahu. Dan benda ni kalau kita nak dapat dalam Quran, tak ada ni. Paling tinggi Hasan ni lah. Iaitu benda tu sejak awal lagi, sebelum kita bernazar tu tidak termasuk dalam hak fardu. Sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Tak termasuk dalam hak tu. Itu syarat dia. Kalau termasuk dalam hak tu, tak boleh. Kalau aku gini-gini, aku nak sembahyang fardu 5 waktu. Tak boleh. Memang fardu ain dah tadi tu. Fardu kifayah, kalau aku begini-gini, aku akan pergi sembahyang-sembahyang. Sembahyang-sembahyang itu fardu kifayah. Tak boleh juga, tak boleh. Fardu kifayah. Aku nak pergi ziarah orang sakit, boleh. Itu sebab asalnya tidak wajib pun. Gitu. Nak beri sedekah, apa nama ni, zakat fitrah ke apa, kau tak boleh tu. Tak boleh. Nak menguruskan orang mati itu fardu kifayah. Tak boleh. Nak mengiringi orang mati pergi kubur, hatta dia kubur, itu boleh. Itu bukan fardu kifayah. Itu sunnah. Boleh. Baik. Kalau seseorang itu bernazar pada waktu-waktu yang dilarang, dia melakukan sesuatu itu, macam mana? Dia bernazar nak sembahyang lepas asar. Lepas asar tu kan dilarang sembahyang. Lagu mana? Itu pun ada perincian dia. Tak boleh macam tu. Tak boleh bernazar macam tu. Ataupun dia bernazar, dia nak puasa hari raya. Dia nak puasa pada hari raya atau hari-hari tasyrik. Jadi mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, nazar itu tidak dikira. Tidak diambil kira. Cuma
Hari tu dia tak boleh lah puasa. Dia kena ganti hari lain. Hari yang memang boleh puasa. Bila dia sudah bernazar gitu. Nak puasa pada hari yang tak boleh. Dia kena ganti hari lain. Puasa hari tu tak boleh. Tetapi ulama-ulama yang lain, ahli khilaf ni, dalam mazhab Hanafi pun tidak sepakat juga. Umpamanya Imam Zufar mengatakan tak jadi. Kalau nazar aku tu tak jadi selalu. Tak perlu ganti-ganti dah, tak ada. Kira tak jadi. Baik, kalau seseorang tu bernazar nak sembelih anak dia. Kalau begini-gini aku nak korbankan anak aku. Lagu mana? Mengikut Imam Abu Hanifah jadi nazar itu. Jadi. Tetapi jangan disembelih anak. Jangan disembelih anak. Kena ganti binatang kurban yang lain. Seperti Nabi Ibrahim itulah cerita Nabi Ibrahim kan. Dia mimpi nak sembelih anak dia. Tuhan suruh ke tidak? Tuhan suruh sempurnakan. Sempurnakan tapi dengan ganti. Gitu. Tapi adakah patut kecil lagu tu kan? Mana kalau ada orang gitu. Sebab tu kata kita nak keluar sikit malam ni. Kalau ada orang kecil gitu. Kononnya nak ikut Nabi Ibrahim. Tak payahlah waktu tu. Contoh saja waktu tu. Lepas tu dia kena korban binatang. Binatang tu setara mana pula? Dia kena unta. Itu hak paling afdal. Kalau tidak lembu boleh dah. Kambing pun boleh dah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad. Imam Abu Yusuf, Imam Zufar dan Imam Syafi'i kata nazar tu tak terpakai dulu lagi. Tak jadi dulu lagi. Nak kata apa? Tak perlu, tak jadi apa. Lara. Cuma tidak tanda orang mukmin lah. Orang mukmin ni apa tanda dia? Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dia tidak kecek kose-kose gitu. Saja-saja gitu. Dah tahu dah tak boleh. Kata apa? Dah tahu dah tak boleh. Itu tidak sifat orang mukmin itu. Kalau seseorang itu bernazar nak pergi haji jalan kaki. Panjang ni. Habis ke malam ni. Tak habis lagi ni tajuk-tajuk ni. Kecuali nazar, dalam nazar kecuali. Kecuali lagu mana? Panjang lagi. Lepas tu kesan nazar itu. Hukum nazar banyak lagi. Kabar ke? Dah. Tak boleh. Kalau kita menazar kena buat selalu ke lepas pada tu. Kalau lagu mana? Boleh tangguh. Bila kalau jadi wajib kepada kita tu bila? Selepas tu. Panjang. Jadi tak bolehlah kita malam ni kena sekata lah. Sebab kita terbatas waktu Sekat tu dulu. Kalau nak sambung pun kita sambung semula. Kalau tidak pun akan lepas kita sebab panjang ni. Kita berhenti sekat tu. Nazar nak berjalan kaki. Nak pergi Mekah. Buat umrah, buat haji tapi nak jalan kaki. Tidak naik kapal terbang. Lepas tu lagu mana? Terus kita sambung semula dah. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.